بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. السلام عليك يا سيدنا الخدير بليا بن أبا العباس. السلام عليك يا سيدنا الهدي الخليفة الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang dihormati dan dikasihi Tuan Pengurusi serta barisan ahli pegawai dan jawatkuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah insya-Allah. Jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Kita sama-sama mempertikatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kurniaan anugerah Allah Subhanahu wa taala, atas pilihan Allah, inayah dari ayahnya. Pada pagi ini kita diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk kita hadir ke masjid ini untuk mengimarahkan masjid ini dengan solat berjamaah. Jadi ikuti dengan kuliah subuh sebagai santapan rohani kita. Moga-moga Allah
Dengan asbab keberadaan kita dalam majlis ilmu ini, Allah tambahkan iman kita, ilmu kita. Semoga kita menjadi orang lebih bertakwa si Allah SWT, dan akhirnya diangkat darjah kita dan diberi laluan mudah untuk menuju syurga Allah SWT. Hanya orang yang mengetahui kelebihan majlis ilmu, maka dia tidak akan melepaskan peluang ini, kerana dia faham akan agama, faham akan ilmu yang akan dipelajarinya. Yang menolak majlis ilmu seumpama orang yang menolak hidangan makanan yang berada di hadapan mata. Itu kata ulama. Mungkin sibuk dan sebagainya. Bismillah. Apapun jua yang kita beri alasan, sibuk dan sebagainya, ala kulli hal kita hendaklah sentiasa mencari ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari untuk kesempurnaan ilmu fardhu ain. Semoga kita tidak dikira orang yang berdosa dengan Allah SWT. Ilmu fardhu ain itu dia katakan ilmu 3 serangkai, ilmu yang wajib dituntut, iaitu yang pertama sekali ilmu tauhid, yang kedua ilmu tasawuf, yang ketiganya ilmu fiqh. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung pengajian kita pada muka surat 73. Ada seorang ulama besar yang selalu datang ke Malaysia, itu daripada Hadramaut Yaman, iaitu Imam Habib Umar, untuk kita amalkan, iaitu waktu pagi, tengah hari dan petang. Ini antaranya dijazahkan oleh beliau untuk kita amalkan. Semoga kita akan dibukakan pintu rezeki bagi kita, dan apa yang kita amalkan kita mohon keberkatan rezeki, keberkatan rezeki itu. Ulama ataupun diluaskan rezeki bagi kita, antaranya waktu subuh, lepas subuh ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Mughni, 100 kali, ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah yang pembuka, zikir yang asma husna. Ya Fattah maha pembuka, ya Razzaq memberi rezeki, ya Fattah ya Razzaq, ya Kafi yang mencukupkan, ya Mughni yang mengkayakan. 100 kali. Ini amalan yang syur diamalkan oleh para ulama, para wali-wali Allah, para ahlullah al-arif billah, 100 kali. Itu selepas subuh. Dan juga ada dalam buku yang tuan-tuan beli dulu, buku amal orang soleh tu, Ustaz Mahathir tu ada dia. Yang keduanya selepas zuhur, kita baca zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Rezeki, minta rezeki, Allah luah rezeki kita. Jangan kita minta kaya saja. Minta Allah rezeki, minta mudahkan rezeki dan kesihatan. Kesihatan yang baik juga adalah rezeki daripada Allah SWT. Yang ketiganya selepas asar baca 100 kali juga. Semoga Allah bukakan dada kita, pintu rezeki, iaitu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Takat tu je, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Itu doa dibukakan pintu hati kita. Rabbi syrah li sadri wa yassir li, ini doa penengah hati. Boleh nak sambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi beliau mengijazahkan Rabbi syrah li sadri saja 100 kali. Maknanya pagi, lepas subuh, selepas zuhur, selepas asar. Istiqamah
Semoga Allah berikan kita kesihatan, rezeki yang luas, dan dilapangkan dada kita untuk kita mudah menerima ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah kurniakan kita orang yang baik di sisi Allah SWT, yang berakhlak mulia, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, kita sambung pengajian kita muka surat 73, iaitu tajuk baru dah. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Qala musannif wa nafa'ana bihi min ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkati guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muaz bin Jabal. Kita tengok nota kaki. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, siapakah beliau? Iaitu beliau ialah Muaz bin Jabal Al-Khazraj, Al-Khazraji, Nama beliau sebenarnya Muaz bin Jabal Al-Khazraji. Khazraji itu nama tempat dia lah. Dilahirkan di Madinah. Kita kenal. Memeluk Islam ketika berumur 18 tahun. Pandai berbahasa serta mempunyai tutur kata yang indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya, yang aku maksudkan umatku yang paling alim tentang halal dan haram ialah Muaz bin Jabal. Ni pengenalan sedikit. Ustaz Muhammad Jiwa masuk dalam kita ni. Kenal ulama, kenal sahabat Nabi, kenal melalui peribadi dia. Ini hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Beliau itu Muaz bin Jabal meninggal dunia pada tahun 18 Hijrah ketika terjadi wabak di Jordan. Ketika itu berusia 33 tahun. Dia meninggal pada umur 33 tahun. Okey, ini Muaz bin Jabal. Baik. Berkata, wahai Rasulullah, pesankanlah sesuatu kepadaku. Jadi Sayyidina Muaz ni minta nasihat, minta pesanan daripada Rasulullah. Sebab tu sahabat dia banyak minta nasihat, minta tunjuk ajar Rasulullah. Ada juga yang Rasulullah tanya, maukah kamu aku tunjuk ajar? Macam-macam lah. Ada yang sahabat minta, ada yang Nabi tanya, maukah kamu, antaranya maukah kamu aku kabarkan sesuatu. Itu antara kalam Rasulullah. Tanya sahabat, sahabat kata nak, sampai ilmu. Nabi tanya dulu, mau tidak. Itu antara akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengeluarkan lidahnya yang mulia dan bersabda. Maka ketika itu Nabi jelir lidah, keluar lidah. Pesan aku kepada kamu ialah jaga lidah. Itu jaga lidah. Kamu hendaklah menahan ini yang keluar lidah ni. Maknanya lidah. Mana lidah tu berbahaya, senjata bagi orang kita lah, senjata kita tu. Ia bermaksud kamu hendaklah mengawal lidahmu yang seperti lidahku ini daripada berkata sesuatu yang dilarang oleh syarak. Apa maksud yang dilarang oleh syarak tu? Makna perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT, iaitu berngumpat, memfitnah, mencerca, mencaci, dan segala-gala perkataan yang keluar yang tidak baiklah, yang tidak baik, yang boleh menyakiti orang lain. Ini antara Nabi pesan jaga lidah, kerana lidah tak bertulang. Ini antara nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Muaz apabila ditanya, ringkas dan padat. Maka dia kata apa? Seterusnya,
Sayyidina Abu Bakar menunjukkan sesuatu yang boleh membawa kebinasaan. Ini daripada Sayyidina Abu Bakar pula. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, iaitu semua dia sebut Ustaz Mahathir ni dia sebut semua nama nama sahabat. Siapa dia kata itu? Beliau itu Sayyidina Abu Bakar ialah Abdullah bin Uthman bin Amir At-Taimi. Itu nama dia. Dikenali dengan Abdullah bin Abu Quhafah, 2 tahun muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun muda, sebab tu dia khalifah yang pertama. Dan meninggal dunia setelah 2 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling rapat dan termasuk orang yang paling awal masuk Islam. Ini katakan Sayyidina Abu Bakar. Terkenal dengan nama yang julukan yang mulia, yang glamour, kata As-Siddiq, yang benar, yang membenarkan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi gelar Sayyidina Abu Bakar ni jadi As-Siddiq ketika mana Nabi pulang balik daripada Isra' dan Mi'raj. Nabi cerita semalam tadi aku gini itu dinafikan oleh Abu Jahal dan sebagainya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar kata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sekarang di apa yang ada di belakang Bukit Uhud tu, maka aku membenarkan. Aku yakin bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bercakap benar. Maka dari situlah Nabi gelar Abu Bakar tu As-Siddiq, yang benar dan membenarkan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti semua peperangan bersama Nabi. Dia tak pernah tinggal bersama Nabi. Meninggal dunia pada malam Selasa di antara waktu Maghrib dan Isya' pada 8 Jamadil Awal 13 Hijriah ketika berumur 63 tahun. Jenazahnya dimakamkan, dikebumikan di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pergi haji umrah kan, yang pertama tu kita lalu tu kan, selepas kita solat di Raudhah tu, kita keluar tu, kita lalu tu, yang pertama, yang kedua tu, ada selang-selang sikit Itu antara biografi atau kenalan yang disebut oleh Ustaz Mahathir ni. Itulah nama Abu Bakar Siddiq. Pernah memegang lidahnya juga, ini berkait dengan lidahnya, pernah juga memegang lidahnya dan berkata, maknanya apa yang Nabi buat dia pun buat juga. Maka dia kata apa? Ini yang membawa aku ke semua tempat kebinasaan. Maksudnya ini membawa aku ke semua ke tempat kebinasaan, maknanya kalau tidak menjaga lidah. Ada dalam kitab, lihat Penawar Bagi Hati muka surat 12. Itu kitab rujukan. Sebab apa? Dia ni terjemahan atau syarah daripada Penawar Bagi Hati. Baik. Syair tentang bahayanya lidah, penyair mengatakan luka yang disebabkan lembing boleh sembuh dengan mudah. Apa maksud ni? Ini bahasa kiasan atau syair. Luka yang disebabkan lembing boleh sembuh dengan mudah, tetapi tidak sembuh jika luka disebabkan oleh kata-kata. Mana lebih bisa lidah dengan lembing, dengan pedang? Lidah lagi bisa. Kalau kita guna pedang ataupun lembing, hanya di luka tempat yang kita tikam, kan? Mati tu mungkinlah dalam lah. Tapi tikaman lidah itu lebih bisa, lebih bisa. Boleh bukan seorang, boleh merosakkan seluruh masyarakat, boleh merosakkan orang lain, boleh jatuh fitnah, bergaduh, berlakunya putus saudara, perceraian dan sebagainya, angkara lidah yang digunakan yang tidak baik. Ini contoh bahayanya lidah. Senjata yang bisa, yang lebih bisa daripada lembing atau pedang dan sebagainya. Ini pasal apa kata-kata ini? Nak mengingatkan apa tuan-tuan? Nak mengingatkan kita supaya jaga lidah.
Sebab itulah suatu ketika Sayyidina Mu'az bin Jabal ni menangis. Menangis. Ni ada dalam kitab. Ada dalam kitab Fadilat Rejab Syaban Ramadan. Bukan pada muka surat belakang. Iaitu lalu ditanya kepada Sayyidina Mu'az, kenapa engkau menangis? Hadisnya panjang lah. Ini pun saya pernah sebut dalam satu slot kuliah Tazkirah buat ummah. Lalu aku menangis kerana aku teringat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat Rasulullah kepada aku yang menyebabkan dosanya dan amal-amal kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia panggil, kalau bahasanya dia panggil amalan kita ni tak boleh naik kepada, dia panggil 7 pintu, 7 tingkat langit tak boleh naik disebabkan dosa kita. Maka sahabat tanya, apakah yang diwasiatkan oleh Rasulullah? Dia sebut satu persatu lah. Menangis. Sayyidina Mu'az bin Jabal ni menangis, berair mata-mata merah matanya. Masa tu dia berhenti dalam keadaan teresa-esa. Dia faham sungguh apa yang Rasulullah wasiatkan. Maka antaranya, saya tak sebut habislah, antara yang pertama sekali Rasulullah berwasiat kepada aku dengar dia kata, antara amalan-amalan kita yang tidak diangkat oleh Allah Subhanahu Taala, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Taala, walaupun orang itu rajin beribadah, ibadahnya kuat, baca Qurannya, tak kira lah, ibadat banyak